Hai semua, hari ini sebagai permulaan bagi mereka-mereka yang baru bermula belajar menggunakan perisian Katia V5 untuk buat lukisan, untuk buat drawing dalam bentuk 2D ataupun 3D. So ini adalah sebagai pengenalan ataupun tutorial yang pertama bagaimana kita ingin menggunakan software Katia V5 ini. So ini adalah paparan dia, paparan pembukaan dia punya software dia yang biasa kita gunalah. Siapa yang baru mula ni, ini adalah paparan dia. Kemudian beberapa ikon ataupun toolbar yang biasa dipakai lah. So tutorial yang saya akan buat ni adalah kita akan buat menggunakan merujuk kepada exercise lah. So ini adalah contoh dia punya toolbar yang biasa digunakan untuk melukis 2D. So biasanya adalah kita gunakan banyak function daripada profile dan operation, dan satu lagi adalah yang biasa kita guna dalam semasa kita draw adalah menggunakan constraint. Constraint ini antara yang paling banyak lah yang saya gunakan untuk kita mula-mula melukis menggunakan software ini. Okay. So untuk tutorial pertama ni saya akan tunjukkan beberapa operation yang kita akan gunakan function daripada profile yang kita akan gunakan. So saya akan meletakkan toolbar ni adalah mengikut kesesuaian ataupun selalunya mengikut pada karya apabila saya mudah untuk mencari dia punya function ataupun dia punya toolbar untuk setiap ni. Contohnya kita nak gunakan sini adalah circle, kemudian ada rectangle yang tadi, yang ni pula yang circle yang biasa saya gunakan. Kemudian kita ada lagi function seperti corner, kita ada chamfer, kita ada trim, mirror dan sebagainya. So saya biasa letakkan dia di sebelah tepi untuk mudah mencari semasa melukis menggunakan software ini. So contoh ini adalah dia punya bentuk 2D, iaitu kita nak melukis plate cam. Plate cam ni contohnya bila saya padkan dia. Okey, saya padkan dia. So dia akan jadi seperti ini so dia punya ketebalan ni 10 mm. Kita akan dapat dia punya part ni adalah seperti ini. Okey. So ini kalau dalam bentuk 3D lah. So hari ni kita akan tengoklah macam mana kita nak lukis dia punya sketch terdahulu sebelum kita padkan dia menjadi satu objek yang bentuk 3D lah. Okey, so saya tak save dulu. So permulaan dia apabila kita menggunakan software ni adalah yang perkara yang paling penting adalah dia punya, kita perlu pastikan dia punya unit yang digunakan ikut bergantung kepada soalan. So saya pergi dekat tool, option. So kita tengok dekat sini, ada kat sini general, parameter. Okay, ada parameter yang measure ni. Kemudian dekat atas ni adalah unit. Ni unit. So dekat sini dia dah setkan unit ni dalam milimeter. Kalau nak ada perubahan kita boleh ubah dalam milimeter ataupun inci. Kemudian ada angle, time, mass, volume, density. Okay, kemudian ada unit-unit yang lain area dan initial energy dan sebagainya. So, kemudian dekat bawah ni kita boleh tukarlah dia punya titik perpuluhan. Contoh yang ni yang standard ni 3 lah. So kalau soalan tu dalam bentuk inci, kena tukarlah dalam bentuk inci terlebih dahulu. Itu daripada segi unit daripada segi unit. Dan okey. Kemudian daripada segi start menu biasanya kita akan gunakan kat sini. Ada simbol warna biru ni, kotak warna biru, dan kita akan klik kat sini lah. So hari ni saya ajar macam mana kita nak keluarkan benda ni. So saya pergi dekat tool, pergi dekat customize. So beberapa yang icon yang biasa kita pakai contohnya kat sini, saya cari dekat sini adalah part design. Okay, cari dia punya part design. Okay, kemudian klik ke kanan. Kemudian kita ada assembly design yang biasa kita pakai. Kemudian kita ada drafting. Okay, kita ada drafting. Kemudian sikit ada penambahan, saya nak pergi dekat bahagian generative shape design. So ini masa kita nak belajar surface nanti. So untuk tutorial yang akan datang saya akan cuba sambung dia punya tutorial ini. Kemudian close. Okay, so kita akan pergi dekat sini, button ni sebelah kanan atas
all general option. So saya klik, so kita akan dia keluar secara automatik lah kat sini. So ini kiranya yang biasa pakai, kita keluarkan lah. Biasa pakai kita keluarkan. Kalau tidak, kita tidak gunakan di sini pun boleh. Kita boleh pergi dekat start ni, pergi dekat mechanical design, dan kita akan jumpa lah part design tu berada di sini. Okay, so bagi yang gemar dia ada shortcut ni, so kita akan pergi kat sini lah. Klik sini, klik sebelah kanan atas, pergi dekat part design, kemudian klik OK. So ni adalah paparan awal dia lah, So kita ada kompas sebelah kanan ni, kemudian kita ada part structure sebelah kiri. So apabila kita start sketch nanti, dia akan berada di kat sini. Kita boleh tengok lah apa yang kita lukis tu berada di sebelah bawah dia, bawah bagi untuk 4 body ni. So untuk memulakan, kita nak lukis plate cam tadi. So kita akan pergi dekat bahagian sketch dulu, bahagian sketch dahulu. Tapi sebelum kita nak pergi bahagian sketch, kita pilih dahulu dia punya plane lah. Plane ni ada XY plane, YZ plane, kemudian ada ZX plane lah. So kali ni saya bagi contoh dekat YZ plane lah, seperti contoh yang tadi tu. Sebelum kita padkan tu, so saya pilih YZ plane, baru saya tekan sketch. Okay, baru saya tekan sketch. So dia akan pergi paparan dalam bentuk 2D. So hari ni kita ikut lukisan tu, dia ada dua bulatan. So saya akan gunakan dekat sini adalah circle. Okay, so ada banyak sini, circle, ada 3 point circle, dan circle using coordinate, dan others lah, dan hujung dia ada art. So hari ni saya nak pakai circle dan art ni lah. So saya klik circle. Okay, kemudian saya pergi dekat center ni 0, 0. Okay, so kamu nak lukis kat mana-mana pun boleh, tak ada masalah. Tapi biasanya saya lukis 0, 0 ni lah, bagi memudahkan lukisan tu nanti. So just kita buat je dulu circle yang pertama, kemudian kita buat satu lagi circle yang kedua, tapi dia center tu dia ni lah. So kita boleh gerak ni, dia akan keluar ni. Kita buat satu lagi, so dia punya pusat dia dalam keadaan satu garis yang sama. Kemudian baru kita masukkan dia punya dimension. So dimension baru kita gunakan constraint. So kat sini constraint, so saya masukkan dimension. So dekat sini dalam soalan, dalam latihan ni, tutorial ni dibagi R20. Jadi boleh tukar kat sini radius, ambil 20. So kalau dia punya diameter adalah 40. Kemudian ada satu lagi dimension untuk satu lagi circle adalah dia punya radius adalah sebanyak 40. Double klik. So kita akan dapat 40. Kemudian jarak antara center ni, diberikan sebanyak 75. Okey, diberikan jarak dia 75. Saya klik constraint. So saya klik center bulatan yang pertama dan bulatan yang kedua ataupun paksi ni lah. Okey. So kita akan dapat sini masuk kat 128 ni. So kita ubah, kita jadikan dia sebanyak 75. Okey, so boleh zoom. Okey, boleh zoomkan dia. So kemudian kita ada satu lengkung, lengkung satu dekat atas ni dia keluar, satu lagi yang dekat bawah ni dia sebelah dalam lah. So kat sini kita boleh gunakan sama ada kita gunakan circle pun boleh, kita gunakan art pun boleh. So saya tunjukkan cara menggunakan circle lah. Just kita buat satu je circle. Okay, kita buat je satu circle apa-apa pun. Kemudian kita letakkan dia punya constraint lah. So saya klik bulatan yang pertama ni dan bulatan yang paling besar ni. So kat sini kita ada sebelah atas constraint tu. So dia ada constraint define in dialog box. Okay, so saya nak dia bersentuh secara tangent. Okay, kemudian satu lagi circle, saya klik dulu, control. Kemudian saya klik lagi sekali, kemudian saya letakkan dia dalam bentuk tangent. Kemudian barulah saya letakkan dia punya dimension. Okay, dimension dia kalau ikut soalan adalah sebanyak 150. Okay, 150. So kalau tengok dia punya bulatan tu besar lah. So yang lebih tu kita akan trim lah. So satu lagi kita nak masuk lagi satu bulatan kat sebelah bawah ni. Jadi kita buat je dahulu dia punya bulatan. Okay, kemudian saya klik lagi satu, tekan control, kemudian saya constraintkan, saya letak dalam bentuk tangent. Kemudian satu lagi pula saya klik juga sama. Kedua bulatan ni baru saya constraintkan dalam tangency. Kemudian baru saya masukkan dia punya dimension lah. So dimension dia diberi adalah sebanyak radius 55.
Okey. So barulah sini, kemudian barulah kita akan gunakan function trim lah. Function trim. So trim berada di sini ya. Berada di sini, bawah sini. Okay, dekat sini dia ada trim. So kita boleh pakai trim, dan saya bagi saya paling mudah saya gunakan quick trim lah. Tapi nak pakai trim pun boleh, tak ada masalah. Just klik saja quick trim. Okay, so dia akan ada simbol dia orange lah. So just klik lah bagaimana yang kita tak nak. Okay, kalau kita nak gunakan lebih daripada sekali, just double klik lah. Double klik, kemudian tekan lagi sekali. So kita akan buang yang sebelah dalam dia lah. Okay. Yang tak nak, baru kita tekan escape lah. Escape dia punya tu, baru kita dapat dia punya lukisan lah. Lukisan yang seperti yang kita kendaki lah. So saya patah balik. Okay, saya nak tunjukkan macam mana kita nak menggunakan art pula. Okay, saya delete yang circle yang asal ni. So kali ni saya gunakan art pula. Okay, saya klik art. Okay, kemudian saya just ambil dia punya center ni, klik satu lagi. Okay, dan kemudian gerakkan satu lagi. Okay, so kita akan dapat art lah. So dia tidak dapat satu bulatan circle yang penuh lah. Okay, kemudian kita boleh masukkan dimension. Okay, dia punya dimension radius 150. Okay, kemudian baru kita constraintkan dia. Kita nak constraint dia dalam bentuk tangent lah. Kita tangentkan antara ni, dua ni, art dan circle ni. Okay, so kalau ni kita boleh tarik lebih ya. Ni tarik. Okay dulu. Okay, kita boleh tarik dia lebih sikit. Kemudian kita masukkan lagi satu. Kita constraintkan satu lagi. Dan kita inilah tangentkan dia. So art ni ada lebihan kalau perasan dia ada lebihan ni. Yang lebih ni kita akan trim. So lebih ni kita akan trim. Kemudian kita buat satu lagi art. Okay. Dan saya masukkan dimension. So dimension dia 55. Okay, kemudian kita constraintkan dia. Tangentkan dia. Dan satu lagi pun kita akan tangent ke satu lagi bulatan. So tangentkan dia lagi. So lebihan dia kita akan boleh trim lah. Double klik dekat quick trim ni. So saya akan buang lah yang baki ni. So, dalam pun lukisan pun tak nak, so kita buang lah. So kita akan dapat dia punya lukisan dalam bentuk 2D. Okay, kemudian kita check juga sama ada kita punya sambungan ni betul ataupun tidak. Dia kalau hijau ni semua, so maksudnya dia dah fully define lah. Semua telah dimasukkan lah dia punya dimension. Kalau dia tidaklah redundant lah, tidak lebih daripada sekali. So saya buat check kan sini. Saya letak kat bawah sini, saya check sketch analysis ya. Ada simbol macam apa, traffic light ni. Saya pergi dekat bawah dia. Bawah traffic light ni ada sketch analysis. Atas tu ada sketch solving status. Bawah dia ada sketch analysis. So kita nak tengok lah. So kita tahu di sini, daripada sini kita punya sketch ni keempat-empat line ni telah close lah. Close. So kita tak ada masalah lah untuk kita padkan dia menjadi bentuk 3D. Okay. So saya keluar pergi dekat exit workbench. Kemudian saya pergi dekat pad. Okay, simbol pad ni. Kemudian barulah kita masukkan dia punya length lah untuk pad dia. Contoh kat sini 10. Okay. Contoh kalau kita nak buat mirror extend so mirror extend dia ada ke belakang 10, ke depan pun 10. Okay. Kemudian kita boleh preview dahulu sebelum kita OK. Kalau kita nak kita nak ambil satu saja. Okay. Kemudian kalau kita nak masukkan dia punya tebal lah, so kita boleh klik kat sini ticks. So dia ada second limit lah. Okay, dia ada second limit. So kita contoh masukkan nilai kat sini. So kita keluar preview. So dia ada ketebalan. So dia ada ketebalan kat situ sebanyak 10 mm. So kat sini boleh naik lah. Okay.
Oh, dekat sini second limit lah. Dia, ketebalan dia ni, first limit kita 10. Ni second limit kita tengok dekat sini. So kita boleh ni lah. So kita nak ke depan ataupun ke belakang. Ini contoh kalau kita nak letakkan ticks lah. Ticks dia sebanyak 1mm. So dia punya second limit tadi ke depan dan ke belakang. Ini contoh. Okey. Contoh kalau kita nak masukkan thickness lah. Kalau tak nak pun tak ada masalah. Okey. Itu bergantung juga kepada soalan. Kemudian klik OK. So ni adalah dia punya drawing lah dalam bentuk itu. Isometrik adalah seperti ini. So kita akan tengok, lihat dia punya sketch kita ada berada di bawah part body. So apa-apa tu kita akan tengok lah. Kalau kita nak ubah sketch tu, just double click lah. Okay, double click. Contoh kita akan beri sketch yang asal pula. Kalau kita nak ubah dia, contoh dia punya radius dan sebagainya, kita boleh masukkan lah. Okay, kita boleh tukar lah, double click supaya kita nak tukar dia punya dimension. Kalau tak ada perubahan, inilah kalau kita nak betulkan, dekat situlah keadaannya. Kita exit balik dekat exit workbench untuk pergi dekat bahagian 3D tu semula. Okey, terima kasih. Itu sebagai pengenalan sebagai pengenalan untuk tutorial yang pertama ni. Kita pergi dekat beberapa ikon terlebih dahulu lah. Kita pergi circle, art, constraint, trim, dan kita buat dia punya sikit dimension. Barulah kita akan dapatkan lah. So ni dia punya part dalam, dia punya part bernama plate cam. Plate cam. Apapun, terima kasih lah kerana menonton, dan kita akan cuba pergi dekat tutorial yang seterusnya lah. Kita untuk tengok dia punya ikon-ikon yang lain lah, atau fungsi-fungsi untuk ikon yang lain. Terima kasih.